Hai semua, saya Alif Kamal Zaman, pengasas kepada Pak Telajak Laris. Okey, penaja utama Akademi Fantasia 2016. Pastinya saya ingin mempunyai, orang kata, Akademi Fantasia perlu rating yang bagus. Alhamdulillah, ia menjadi realiti. Dan yang paling penting, saya amat berpuas hati dengan konsep dan kelainan yang telah Astro buat. Dan untuk pelajar Akademi Fantasia kali ini, yang paling saya rasa hebat adalah Raisya. Kenapa saya kata macam tu? Sebab walaupun dia bukan berbangsa Melayu, tetapi persembahannya memang hebat dan juga mantap. Itu yang menyebabkan saya rasa happy. Dan yang paling penting, sebenarnya saya terkejut, first concert dah trending dekat seluruh Malaysia. Jadi kepada anda kat luar sana, kena tengok Akademi Fantasia kerana karakter saya dah berbeza, dah tak gedik-gedik macam dulu, dah tak over dah macam ni. So, saya rasa nanti masanya kot saya memberi kelainan yang lebih profesional dan juga happy. Okey, pada tahun ini saya amat, orang kata, bertuah kerana pihak Astro telah percayai sendiri bakat saya untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar untuk Akademi Fantasia 2016 sebagai pakar motivasi dan juga abang kepada mereka. Dan paling penting, saya akan memberi nasihat yang berguna khususnya kepada mereka yang nervous, yang down dan yang lemah. Selain sponsor, saya juga akan menjadi pengacara untuk Hash Life bersama Siki. Jadi tunggu kemunculan saya di Hash Life nanti. Sebenarnya pada tahun ni Akademi Fantasia 2016 mempunyai berbagai gimmick, dan yang paling penting antara gimmick-gimmicknya, saya akan menjadi salah seorang tu kena rahsia, tak boleh nak bagi tahu. You all kena tunggu konsert ketiga. Dan kalau saya cerita hang, tak surprise pula. Apapun, yang paling penting banyak peranan dan juga kata elemen yang memerlukan saya ke depan. Dan yang paling penting, tak ada orang kata terlalu hardcore kot nak jual barang. Sekarang ni penonton pun dah bijak, tak nak sangat tengok sponsor jual barang. Pada anda semua penonton bernama Yud, jangan lupa subscribe Akademi Fantasia 2016 di mana berbagai-bagai gimmick, kontroversi dan juga cerita yang bakal anda saksikan. Dan yang paling penting, kalau dia setelah aja anda kena support tau. Mengacarakan EF 2016 bersama dengan sahabat saya Zizan Razak. Untuk EF pada musim ni, segala kejutan, segala rahsia sudah kita bongkarkan pada hari ini. Dan kita mengharapkan yang penonton yang menonton pada malam ni berpuas hati dengan selection pengetua yang telah kita bawa. Jauh kita bawa pengetua kita dengan harapan yang sangat besar. 40 tahun Datuk Sheikh berada di dalam industri bukannya satu masa yang singkat. Dan saya rasa dengan Datuk Sheikh punya pengalaman berada di di luar negara, menjadi anak seni yang berjaya meletakkan dirinya di atas satu pentas antarabangsa yang dapat dibanggakan, kita mengharapkan yang Datuk Sheikh akan membawa satu kelainan kepada peserta kita, di mana mereka akan dapat bersaing di pentas antarabangsa, di pentas yang lebih besar. So itu antara sebab mengapa kita memilih Datuk Sheikh. Kita dah melihat kejayaan Yuna, kejayaan Sheila Hamzah di pentas antarabangsa, dan tidak mustahil untuk kita melihat ada di antara peserta EF kita berada di tahap itu pada satu hari nanti. Alif Sata juga, kita mengharapkan yang Alif Sata akan membawa satu kelainan juga. Kerana sebelum ni Alif Sata mungkin kita lihat dia lebih kepada bidang nyanyian, tapi sebenarnya Alif Sata di antara personality TV yang all-rounder. Dia boleh menyanyi, boleh mengacara, boleh berlakon. So dia berlakon pun sekarang dah semakin meningkat setelah dia berlakon dalam Dia Semanis Hani. And I think kita mendapat maklum balas yang sangat positif daripada penonton, dan I think itu jelas menunjukkan yang Alif Sata sangat dekat dengan penonton TV sekarang. So kita nak kekal relevan, kita mahu melihat keserasian di antara Zizan dan juga Alif Sata di dalam konsert yang akan datang. Hai semua, saya Alif Sata dan saya adalah rahsia yang disimpan selama ni. Saya pengacara bersama dengan Zizan Razak untuk AF 2016. So sebenarnya bila diberi tawaran ni, Alif sangat-sangat takut. Sebab apa? AF adalah pentas yang paling besar di Malaysia, program reality yang paling ditonton oleh rakyat Malaysia tak kira di mana pun. Jadi satu benda yang menakutkan Alif rasa I will go for it.
So alhamdulillah episod yang konsert yang pertama everything went well. Walaupun ada awal-awal sikit keserasian tu yang belum glue ada, tapi dia kena ada lebih polish between Alif dengan Zizan. But ada tak sabar-sabar untuk minggu-minggu yang seterusnya. It's just gonna get even better. Okay, so Alif sendiri pun menonton AF dari umur Alif 13 tahun, and Alif pun dilahirkan dari program nyanyian reality sendiri. It's just satu pentas yang besar. So dia macam satu impian yang you rasa macam takut tiba-tiba dapat pada you. So itulah sebenarnya spirit Akademi Fantasia. They make your dreams come true. So bukan saja untuk peserta-peserta dan pelajar-pelajar AF, tapi untuk Alif, diri Alif sendiri. So I feel Alif rasa apa yang peserta-peserta AF 2016 ni rasa. So mungkin minggu ni ada glitch dia sikit dari persembahan-persembahan, dan mungkin ada yang tak dapat even with the produksi dan juga antara Alif dengan Zizan, tapi it will get better only for you guys. Dia ada sedih bikin duniamu senang-senang dengan nafas ini. Kau berjalan menuju dirimu. Kau lihat langit untuk yang menghempap diriku. Tidak gentar kau tak takutilah yang menggambarkan tiap diriku. Di kau Suryati binti Omar adalah tenaga pengajar bagi seni persembahan. Astro offer saya dalam lepas bulan puasa actually, dan saya sangat teruja untuk bersama dengan keluarga Akademi Fantasia, kerana ini adalah satu program reality terbesar di Malaysia. Saya tahu tanggungjawab dia sangat luar biasa, beban untuk tanggungjawab sebagai tenaga pengajar dalam AF, kerana kali ini tugas sebagai guru seni persembahan saya galas seorang diri, iaitu dari segi penguasaan pentas, dari segi message dalam lagu, interpretasi lagu itu sendiri, dan dari segi feel emosi, dari segi yakin diri para pelajar. Tetapi seperti kita tahu, ini adalah akademi kan, jadi yang penting adalah untuk kita melihat proses daripada zero ke hero, zero ke heroin, begitu. Jadi kalau memang pemilihan pelajar-pelajar ini kami melalui sesi uji bakat itu, boleh dikatakan penglibatan kami dalam sesi uji bakat itu sangat besar, kerana kita sendiri pilih student-student yang kita nak ajar, tetapi tentulah atas pemilihan pihak Astro sendiri untuk final ke-14 pelajar-pelajar ini, yang saya sangat suka mereka mempunyai tone suara yang berbeza, mereka mempunyai personality yang berbeza, background yang sangat bagus, dan mereka ada minat untuk belajar yang sangat mendalam kan, dan yang seperti kita jangka lah sebab mereka langsung tak ada pengalaman di dalam bidang seni, iaitu zero. Cuma ada seorang bekas pelajar Aswara, graduate daripada Aswara, iaitu Afi kan. Jadi setiap seorang mereka sangat berbeza dan sangat berbakat luar biasa. Jadi atas apa yang diberikan tanggungjawab kepada saya, akan saya bawa dengan sebaik-baiknya lah, bersama dengan tenaga-tenaga pengajar yang lain seperti
Cikgu Edri, untuk music director Cikgu Masih Dayu, Cikgu Syarul voice teknik, Masih Dayu untuk scaling, lepas tu Cikgu Linda untuk koreografi kan. Jadi saya sangat teruja untuk bersama dengan barisan-barisan tenaga pengajar, dan apalagi Datuk Sheikh sebagai pengetua kita, dan kita dapat pengumumannya pada hari ini. Dan kami harap dari minggu ke minggu setiap usaha kami ini dengan izin Allah Ta'ala mendapat imbuhan lah yang baik untuk para pelajar. Pada saya ini dah tiba masa untuk saya memberi balik kepada pelajar, ya, macam mana kita nak bentuk dia daripada 14 dan seterusnya. Semoga mereka akan menjadi pemain industri yang besar pada masa akan datang. Itu harapan saya. Terima kasih. Hai, saya Farah Zainul, pengurusan saluran Astro Prima dan Maya HD. Lara Aisyah merupakan drama terkini bagi peminat-peminat slot drama di Astro Prima dan Maya HD. Kami tampilkan Lara Aisyah kerana kami memang yakin jalan ceritanya sangat macam mana kita nak kata compelling, sangat interesting bagi mereka yang sentiasa meminati drama-drama lokal lah.
So di sini saya share sedikit kisah tentang Lara Aisyah. Ia adalah tentang perjuangan seorang wanita yang telah dihukum masuk penjara 27 tahun yang lepas disabitkan kesalahan yang dia sendiri tidak pun melakukan, dan dari situ juga kita nampak kesinambungannya 27 tahun selepas itu, di mana dia akan kira membalas dendam, dan di situ dia punya next of kin, anaknya juga telah membesar, dan di sini kita juga share kisah hidup anaknya yang telah berumur 27 tahun. So di mana mereka terpisah dan kini anaknya dalam misi untuk mencari ibunya kembali. So di sinilah sebanyak 100 episod ni peminat-peminat drama dapat menghayati dan melihat bagaimana kesusahan, keperitan dan juga segala cabaran yang karakter anak itu, iaitu Aisyah, perlu lalui demi find out untuk mencari ibunya, siapa ibunya yang telah meninggalkan dia lah selama 27 tahun yang lepas. Seperti yang kita tahu, Lara Aisyah ini telah diadaptasi dari telenovela Mexico yang bertajuk La Loba. So di sini kita telah mengadaptasikan sebanyak lebih kurang almost saya boleh katakan 100% ataupun mungkin 90%, kerana of course kalau ada scene yang macam lebih adegan yang lebih saya nak kata daring tu, yang kita tahu dekat Malaysia kita tak patut tunjuk tu, kita tak ambil lah. Tapi dari segi jalan cerita utamanya memang ianya adalah it's a direct adaptation lah. Kenapa kita ambil dari La Loba ni? Kerana La Loba merupakan salah satu telenovela bersiri panjang di Mexico yang mendapat perhatian ramai. Ratings was good there as well. So that's why kita memang agak yakin jalan ceritanya juga revolve around masyarakat, di mana I rasa kita punya penonton dapat relate, dapat sesuatu yang relevan kepada masyarakat kita. So itu adalah antara reasonnya lah kenapa kita adaptasikan La Loba ini menjadi Lara Aisyah untuk tontonan kita punya peminat drama tempatan. Hai, Assalamualaikum. Saya Fasha Sanda memegang watak Aisyah dalam drama Lara Aisyah. Okey, saya menerima tawaran ini kerana karakternya sangat bagus dan saya nampak karakter ini lain daripada karakter yang lain yang pernah saya buat selama ni. Dan saya boleh katakan selama 12 tahun saya menjadi artis, ini adalah karakter yang paling berat saya pernah terima. Dan karakter Aisyah ini sangat unik, di mana dia seorang gadis yang sangat kasar, memerlukan permainan emosi yang sangat tinggi, dan saya percaya drama Lara Aisyah ini akan mendapat tempat di hati peminat kerana cerita permulaan dia pun dah laju, dah bagus, dan dia tidak klise. Dia memerlukan emosi yang sangat tinggi dan berat, dan pada saya walaupun ia mengambil masa yang sangat panjang, pada mulanya saya amat khawatir saya tidak dapat membagikan masa untuk cerita ini, tetapi apabila saya terima watak ini, saya tengok balik jadualnya, saya tengok karakter saya tengok karakter semua orang, saya rasakan rugi kalau saya tidak ambil tawaran ini. Sebenarnya saya syuting ni semuanya best, tak ada masalah pun setakat ini, tetapi of course saya kena buat stunt sendiri dan sebagainya, dan kaki-kaki saya pernah dengan lebam kerana saya terpaksa untuk buat stunt saya sendiri, terjun daripada lori, pukul orang dan sebagainya. Walaupun saya boleh memilih untuk menyuruh orang lain untuk membuat stunt tersebut, tapi saya percaya kalau saya buat sendiri ianya lebih bagus. Jadi saya memilih untuk buat sendiri stunt tersebut, dan alhamdulillah ianya mendatangkan kesan kepada cerita, dan ianya nampak sangat natural sebab saya buat sendiri dan saya pukul betul-betul.
kepada semua penonton bernama Youth, jangan lupa untuk menonton Lara Aisyah, karakter saya sebagai Aisyah, dan saya yakin anda akan sukakan drama ini kerana drama ini sangat bagus, banyak moral yang kita dapat daripada cerita ini, dan cerita ini sangat berkesan dan saya yakin ini akan mendapat tempat di hati peminat semua. Dan tolong tonton daripada episod pertama kerana episod pertama pun dah sangat bagus, sangat laju, jadi jangan miss satu episod pun, percaya ya, ia ni sangat bagus. Thank you for your support. Yang lelaki lebih kurang. Kita buat cepat. Oh dah. Jatuh cinta. Tapi dia dah buatkan aku rasa macam budak-budak balik. Lagi banyak aku fikir pasal dia, lagi gila aku buatnya. Cinta sejati? Punya lah baik. Lelaki selalu buat apa je untuk dapatkan cinta sejati dia. Dan kalau dia dah jumpa orang yang betul-betul dia cinta, kalau boleh 24 jam dia nak tengok mata orang yang dia cintai. Aku rasa kau dah mengaku ni, aku masuk dulu. Jap. Ada satu lagi soalan. Last, janji. Apa lagi? Boleh tak kalau saya nak dapatkan nombor phone awak? Hai, saya Nazim Osman membawakan watak Iskandar dalam drama bersiri 100 episod Lara Aisyah. Saya bersetuju untuk terlibat sama dalam projek ni selepas saya lihat sinopsisnya dulu. Semasa ditawarkan di peringkat awal lah untuk projek ni oleh pihak Global Station dan juga Astro, kita orang ada meeting dan saya cakap 100 episod agak panjang untuk saya tak pernah buat. Ada kerisauan saya lah di situ berkenaan dengan beberapa perkara. Tapi Alhamdulillah lepas saya baca sinopsis, saya suka dengan jalan ceritanya dan pihak Astro dan juga Global Station adalah pihak-pihak yang mudah untuk kita bekerjasama. Sebab itulah saya ambil projek ini. Saya Iskandar, saya berasal dari keluarga Cik Puan Marina yang memiliki konglomerat pembinaan. Saya seorang yang wataknya sangat cool, yang tenang, basically sejuk lah, air lah wataknya. Berkenaan dengan cabaran, saya rasa tak ada cabaran yang besar dari segi proses penggambaran sebab semua orang tahu, especially rakan-rakan pelakon tahu apa yang perlu mereka lakukan, termasuklah kru-kru produksi. So bila semuanya tahu ruang lingkup kerja masing-masing, dia memudahkan proses penggambaran. Jadi macam apa yang saya katakan tadi, memang dari segi cabaran yang menyukarkan keadaan tu setakat ini dari bulan 4 sekarang dah bulan 8, semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Okay, nama saya Muhammad Riza bin Baharudin dan saya adalah pengarah untuk Lara Aisyah. Okey, cerita Lara Aisyah ni sebenarnya diadaptasi daripada Mexico punya drama dan kita bawa dia ke Malaysia dan ditukarkan segalanya, maksudnya daripada segi cerita kita akan ikut sikit daripada Mexico punya style, tapi ada yang melibatkan tentang budaya kita, agama kita tak akan ikut apa benda yang Mexico dah buat. Cuma kita akan mengikut apa yang budaya kita buat, lepas tu dengan agama kita. So dekat situ kita ada pengubahsuaian sikit daripada segi skrip. Dan cerita Lara Aisyah ni dia berkenaan tentang satu keluarga, kumpulan elit, ialah keluarga yang dibawa oleh Cik Puan Marina. Cik Puan Marina ni dia adalah mastermind dan dia ada anak nama dia Nazi. Nazi ni pula pengikut mastermind dan dia ada cucu dia nama dia Iskandar. So diorang ni merancang untuk mendapatkan pasar, dan pasar tu adalah di Pasar Gombak. Dan di dalam Pasar Gombak tu pula ada seorang kepala yang kepala dia ialah Lara Aisyah. So Aisyah tu dia akan mengetuai segala apa benda yang kalau orang nak buat jahat ataupun apa yang dekat pasar tu tak betul, dia akan jadi kepala kat situ. So diorang ni nak merancang nak ambil pasar tu, tapi Aisyah tak bagi langsung kepada keluarga elit untuk mengambil pasar tu. Dan di sebalik itu pula Iskandar boleh berjumpa pula dengan Aisyah, dan Aisyah tak tahu dia Iskandar ni adalah daripada keluarga orang kaya tu. Sampailah ke episod yang 40 something macam tu, baru diorang akan tahu diorang ni si Iskandar ni adalah dari keluarga Cik Puan Marina, dan Aisyah sangat benci dengan Aisyah sampai diorang break off. Diorang tak ada bercinta langsung dan patutnya diorang nak kahwin tapi tak jadi nak kahwin. Lepas tu dalam pada masa yang sama
Zurin adalah mak kepada Aisyah, dan dia mencari Aisyah ni sampai daripada start dia keluar penjara sampai susah juga dia akan dapat jumpa dengan anak dia, lambat lagi. Dan dia orang pernah berjumpa, Zurin dengan Aisyah ni dah berjumpa, tapi dia orang tak tahu yang dia orang ni adalah anak beranak. Tapi ada insting seorang ibu merasakan tu adalah anak, tapi tak sampai dia punya insting tu lagi. Dan cerita dia punya perakhiran cerita ni, dia masih lagi kita orang simpan supaya tak bagi tahu pada penonton semua macam mana dia punya ending ni dia terjadi. Tapi insya-Allah akan ada daripada segi unsur nasihat, semua tu akan ada. Fasha seorang yang talented dan dia sangat bagus, sangat berbakat. Bila saya ubah skrip tu, dia sangat sekejap betul dia nak faham apa benda. Assalamualaikum, nama saya Mia Nasir. Saya membawa watak Anita dalam Lara Aisyah. Watak Anita ini adalah seorang budak pasar yang ingin menjadi kaya. So ada dua watak here, ada yang jadi budak pasar, rebel, cakap macam very kasar, and also watak anak orang kaya, watak orang kaya. So macam very elegant and try hard to be rich. Okay, so sebelum bila saya dapat watak saya ni, saya buat research sikit pasal macam mana nak bawakan watak betul-betul budak pasar tu. Memang nak kena feel, and then bila daripada miskin tu and then tiba-tiba nak jadi kaya tu, how are we supposed to macam balance kan, tak nak nampak terus macam miskin and kaya. So in between tu nak kena macam balance it out. Saya harap semua penonton di luar sana jangan lupa saksikan Lara Aisyah. Cerita ni dia tak mendata, dia ada ups and downs, so it's very interesting. You have to watch it from episode yang pertama, okay? And then it's on the 29th August pukul 6 petang, Isnin ke Jumaat. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Ija Ahmad, pengasas kepada Jenama Dihajar. Okey, first nak ucapkan tahniah pada Fasha Sandai for Lara Aisyah, untuk PC Lara Aisyah hari ini. Tahniah, dan saya harapkan cerita Lara Aisyah mendapat sambutan yang sangat baik di Astro. Dan jangan lupa tonton Lara Aisyah setiap Isnin hingga Jumaat 6 petang. So tahniah saya ucapkan, semoga cerita ini akan sukses, insya-Allah. Hai, saya Rita Susilawati. Apa yang saya harapkan dengan drama Lara Aisyah ni, saya harapkan sebab dia akan jadi booming sebab dia ada 100 episod, dan saya rasa bila 100 episod ni mesti jalan cerita yang sangat-sangat baik. Dan saya nampak yang hari ni preview dia pun dah membuatkan saya rasa macam nak tengok lagi, sebab dia punya first episode pun dah macam tertanya-tanya, banyak cerita yang orang kata banyak dia punya tanda-tanda yang kita nak tahu. So saya dapat rasakan 100 episod ni orang akan suka sangat-sangat. Lagi-lagi ada Fasha Sanda, kawan baik saya, dan orang kata bila Fasha berlakon ni dia betul-betul into character, and then dia akan jadi lain daripada lain. Kalau kita selalu tengok dia seorang yang sangat girly, seorang yang sangat macam orang kata very womanly, tapi dalam cerita ni dia macam boyish. So nak tengok lain karakter daripada Fasha selalunya, tengoklah Lara Aisyah.